Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera anak-anak. Okey, kita berjumpa lagi pada video yang pada kali ini. So, pada kali ini video kali ini kita akan teruskan dengan matematik tingkatan 1. Okey, iaitu bab 1 nombor nisbah 1.4 perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey, so jangan lupa subscribe to YouTube channel cikgu. Okay, iaitu Cikgu Syam. Okay, subscribe, like, comment, share. Alright. Okay, 1.4 perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Jadi kalau anak-anak dah faham betul-betul apa yang kita telah pelajari dan bincangkan daripada 1.1, okay, 1.2, 1.3, okay, dan sekarang 1.4. InsyaAllah anak-anak akan okey dengan 1.4. Yang penting 1.1 sampai 1.3 anak-anak memang kena faham terlebih dahululah. Okey, so bagaimana anda mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif? So untuk perpuluhan yang anak, dia lebih senanglah sikit berbanding pecahan. Kan sebelum ni kita lihat 1.3 tu sebelum ni adalah pecahan. Okey, pecahan tu agak rumit sikit sebab kita kena samakan penyebut. Okey, kemudian kalau dia nombor bercampur, kita kena tukarkan kepada pecahan tak wajar dan sebagainya. Okey, tapi perpuluhan positif, perpuluhan negatif ni lebih senanglah, lebih nampak sebenarnya. So apakah standard pembelajaran kita untuk 1.4 ni, iaitu mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor macam biasa ya. Okey. So aktiviti penerokaan 7 meneroka perwakilan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor. Okey, seperti biasalah ya anak-anak, kena buka lah folder pada buku surat ini daripada buku teks. Okey. So baru anak-anak akan dapat paparan yang dipaparkan macam ni. Okey, so dia dalam format GeoGebra lah, anak-anak kena install GeoGebra ni dalam laptop atau PC anak-anak. So baca arahan apa yang kena buat. Okey. So apa kesimpulan daripada aktiviti tadi? Jadi perwakilan perpuluhan pada garis nombor sama seperti integer dan pecahan. Okey, perpuluhan positif bila perpuluhan yang lebih besar pada sifar, maksudnya dia ke sebelah kanan yang biru ni. Okey, so maksudnya makin jauh daripada sifar, makin dia ke kanan, makin jauh dari sifar, nilai dia makin besar. Ya. Manakala kalau dia ke kiri dia adalah negatif, perpuluhan tu negatif ya. Sama jugalah, makin jauh dia ke kiri daripada sifar, maka nilai dia makin kecil, bukan makin besar ya. Makin dekat dengan sifar, kalau di sebelah kiri, makin besar nilai dia sebenarnya. Okey, contoh 12. Perwakilan berikut, wakilkan perpuluhan berikut pada garis nombor. Okey, first kita asingkan yang negatif dengan positif. Okey, cikgu asingkan negatif. Cikgu ada negatif 0.5, negatif 0.8, negatif 1.3. Okey, yang positif 0.7. 0.7 dan 0.2. Okey, sekarang cikgu susun pula, tengok yang mana Kalau cikgu buat garis nombor, cikgu letak sini sifar. Okey, kita buat yang positif dulu. Okey, antara 0.2 dengan 0.7 ya. Ingat dia punya pergerakan macam ni kan, ke kanan, maksudnya makin jauh makin besar. Jadi antara 0.7 dengan 0.2 mana makin jauh? So 0.7 lagi jauh kan? Maksudnya 0.2 mesti kat sini. Jarak dia dengan sifar makin dekat. Manakala 0 dengan 0.7 dia makin jauh. Jadi automatik 0.7 ni makin ataupun lebih besar lah daripada 0.2. Okey, negatif. Mana yang agak-agak anak-anak dia makin dia jarak dia jauh dengan 0.3. So mestilah ini kan. So katakan dia dekat sini. Dia sebab dia paling jauh. Yang kedua jauh mesti 0.8 kan.
Dan yang dekat sekali, negatif 0.5. Okey, so pergerakan ke sebelah kiri adalah ke sana. Okey, so dia berbeza anak-anak. Makin jauh ke sebelah kanan dia makin besar, tapi makin jauh ke sebelah kiri dia semakin kecil nilai dia. Okey, so itulah dia. So itu garis nombor, cikgu padam supaya kamu nampak. Okey, so bila buat garis nombor guna pembaris lah. Cikgu tadi tak pakai pembaris, tak boleh guna pad cikgu ni untuk buat pembaris. Jadi itu garisan cikgu tadi agak sengit-bengit lah. So anak-anak guna pembaris buat elok-elok macam yang dicadangkan. Okey, boleh? Alright. Yang merah tu jawapan dia, sama kan yang cikgu buat tadi. Okey, next. Okey, so latih diri 1.4. Okey, nombor 1, bagi setiap berikut wakilkan perpuluhan pada garis nombor. Yang macam cikgu tunjuk tadi. Okey, nombor 2, darjah di bawah menunjukkan garis lurus berukuran 10 cm yang mewakili satu garis nombor. Salin darjah itu dah wakilkan perpuluhan. Okey, maksudnya dia dah kasih dah ni garis nombor. So anak-anak kena masukkan saja nombor-nombor tu dekat garis nombor tu. Okey. Alright, so yang ni tak naklah buat sebagai kerja rumah. Kalau boleh cikgu nak kamu buat sekarang. Yang ni tak perlu 10 minit, 5 minit cukup. So cikgu tunggu. Kamu try buat 5 minit. Okay, pause dulu video cikgu ni. Okay, buat 5 minit. Okay, cuba bincang dengan kawan-kawan, dengan guru kamu. Okay, so kemudian cek jawapan. Kalau salah buat pembetulan. Kalau tak faham tanya guru kamu. Okay. Alright. So kalau dah okey, semua dah faham, dah buat, okey, jawapan betul. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan ya. Bagaimana kita nak membanding pula sekarang dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif ikut tertib. Tadi kita dah susun dia pada garis nombor. Sebenarnya kalau anak-anak dah faham macam mana nak susun dia pada garis nombor, jadi nak susun ikut tertib ni lebih senang lah sebenarnya. Kamu akan lebih mudah buat. Okey, 2 atau lebih perpuluhan boleh dibanding nilainya dan disusun ikut tertib menaik dan tertib menurun. Okay, cikgu cakaplah dia lebih senang berbanding dengan pecahan. Pecahan mungkin kamu akan nampak sukar sikit sebab dia ada pengangka, ada penyebut. Nak samakan penyebut, nak tukar dia daripada nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dan sebagainya. So standard pembelajaran, kita nak banding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib. Menaik ke, menurun ke ya. Okey, banding dan susun perpuluhan yang berikut mengikut tertib menurun. Okey. Buat macam tadilah, macam cikgu cakap tadi, kamu asingkan yang negatif, yang positif. Okey, negatif 1.6 kat sini. 0.5 kat sini. Negatif 0.3 kat sini. 1.4 kat sini. Negatif 0.7 dekat sini. Apa yang terang? Okey. Cikgu test sekejap. Apa yang terang? Apalah cikgu guna hitam. Okey. Sekarang kita ada 3 yang negatif. 3 yang negatif ni kita susun lah. Ya. Kita susun daripada kecil kepada yang besar. Kecil sekali. Okey. Bukan kecil lah. Maksudnya yang dekat dengan daripada yang paling jauh. Daripada sifar dengan yang paling dekat dengan sifar. Saya rasa itu yang lebih baik. So, negatif 1.6 jauh kan? Lepas tu, negatif 0.7. Lepas tu, negatif 0.3. Okey, kalau yang positif pula, yang paling dekat dengan sifar, 0.5 lah. Kemudian makin jauh, 1.4. Okey, tapi sekarang anak-anak, kalau kita lihat tertib kita ni, tertib menaik daripada yang kecil kepada yang paling besar. Tapi dia minta kita buat dalam tertib menurun. Okey, jadi tertib menurun, terbalikkan je lah. 1.4, 0.5,
negatif 0.3, negatif 0.7, negatif 1.6. Okey, boleh. Alright. Cikgu padam. Okey. So, kamu kena buat jalan kerja dia dengan baiklah. Tapi, itulah ideanya supaya kamu faham ya. Kalau cikgu lah, cikgu bahagikan dia kepada positif, negatif. Kemudian cikgu susun ikut dia punya kelompok. Negatif dulu, positif. Okay. Alright. So, samalah macam dia buat tadi, macam cikgu buat. Dia buat kat garis nombor. Kemudian ingat dia menurun. Jadi menurun daripada positif ke negatif. Boleh ya? Okay, kita teruskan. Okay, latih diri 1.4b. 1. Banding dan susun mengikut tertib menaik. Ya, manakala yang B, nombor 2 adalah tertib menurun. Kalau menaik, maksudnya daripada kecil dia pergi besar. Maksudnya ni daripada negatif ke positif lah. Kalau menurun macam kita buat contoh tadi lah, maksudnya daripada besar pergi paling kecil. Maksudnya daripada positif pergi ke negatif. Okay, so cikgu kasih 5 minit jugalah untuk kamu cuba. Tak perlu salin soalan anak-anak, just ambil kertas atau buku kamu, terus je buat. 1A, 1B, 2A, 2B. Kemudian terus cek jawapan. Kalau tak faham, boleh refer guru kamu atau berbincang dengan rakan-rakan ya. Kalau salah, tengok balik kenapa salah. Okay, dan buat pembetulan. Okay, pause dululah video cikgu ya, supaya kamu dapat buat latih diri 1.4b. Okay, so kalau selepas 5 minit dah siap, okay, teruskan. Kita teruskan dengan bahagian yang seterusnya. Okay, bagaimana kita membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi lah, tambah, tolak, darab, bahagi ya. So, standard pembelajaran membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib operasi. Kena ingat buat mas balik ya. Okay, start dengan kurungan, darab, bahagi, tambah, tolak, tu buat mata tu. Okay, contoh 14. Nilaikan setiap yang berikut. Okay, so A 3.5 tolak 6.5 darab 2. Okay, cikgu tahu kamu tekan je nanti kalkulator ya, tapi sebaik-baik bagi cikgu step kena tunjuk anak-anak, tak boleh tekan kalkulator je terus dapat jawapan, tak boleh ya. Okay, 3.5 negatif tolak darab dengan negatif ataupun negatif kat sini dia akan dapat positif. Darab 0.2. So kita ada tambah, darab. So selesaikan yang darab dulu, yang sebelah sini dulu. Okay. Kemudian baru kamu tambah dengan 3.5. Macam itulah. Okay. Kena tunjuk step lah. Walaupun cikgu tahu kamu boleh guna kalkulator ya. Jangan terus tekan kalkulator. Sebab ada pelajar yang tunjuk pada cikgu, tiba-tiba terus je jawapan. Katakanlah kata cikgu pun tak tahu jawapan dia. Okay, 11.8 katakan. Tak bolehlah terus macam tu. 5.7 contoh. Negatif 10.3 contoh. Tak bolehlah macam tu. Ya. Tak bolehlah Dalam peperiksaan pun tak ada markah nanti kalau kamu buat macam tu je. Mesti tunjuk step by step macam cikgu tunjuk. Okay. Pendaraban dilakukan dahulu. So dapat 4.8. Okay. Dia dah tolong kamu tu Dia dah highlightkan apa yang patut kamu buat dulu kan Yang dia highlightkan biru tu buat dulu sebab itu dalam kurungan pengiraan dalam tanda kurung dia lakukan dahulu baru bahagi. Okey. Ini pun sama yang dalam kurungan dulu walaupun dia tambah baru tambah kat depan dia bahagi tu. 3.7 tambah. Okey. Selesaikan yang dalam tu baru darab dengan 0.3 lah. So ikut tertib operasi. Okay. Mesti. So ini bracket order. Okay. Ini sebenarnya division, multiplication, okay, addition, subtraction. Itu sebab bila gabung dia jadi bod mass. Okay. Boleh anak-anak? Boleh
Okey, latih diri 1.4C. Okey. Macam cikgu cakap lah tadi, tak naklah terus tekan kalkulator dapat jawapan, tak mahu ya. Mesti ada langkah kerja. Tengok contoh yang sebelum ni kan, dia ada langkah kerja ya. Kamu kena tunjuk, walaupun boleh guna kalkulator, kamu gabungkanlah penggunaan kalkulator tu, tapi langkah kerja mesti ada. Okey, macam biasalah, cikgu kasih 5 minit untuk cuba. Okey, semak jawapan daripada buku teks ya. Kalau salah, boleh bertanya dengan guru kamu atau semak balik ya. Kalau kamu boleh semak balik di mana kamu silap, maksudnya kamu di track yang betul lah ya. Okey. So, selepas 5 minit, kalau dah siap, jawapan semua okey, puas hati, okey, kita proceed. Kalau tidak, pause dulu video cikgu ya. Alright. So, last kali bahagian ini macam biasa, kita nak menyelesaikan masalah, maksudnya ayat panjang-panjang tu ya. Okey, standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Ingat kalau punya masalah ada berapa langkah dia? Ada 4 kan? Okey. Contoh, zon aplikasi ya. Harga saham bagi sebuah syarikat RM2.05 pada satu ketika. Harganya melonjak sebanyak 32 sen, kemudian menyusut sebanyak 28 sen setiap jam selama 3 jam. Hitung harga akhir saham itu. Okey, sudut komunikasi sebelum kita tengok dia punya jawapan. Okey, terangkan kepentingan pengetahuan nombor negatif dalam bidang keuangan. Selalu nampak gambar ni kan dekat bahagian saham. Apa penting? Pentinglah ya. Nombor positif, nombor negatif, perpuluhan ni ya pada bidang keuangan. Okey, 4 langkah bila kita selesaikan penyelesaian masalah. Cikgu ulang ni. Okey. So yang pertama, memahami masalah, merancang strategi, melaksanakan strategi, membuat refleksi. Okey, so kita lihat. Okey, harga saham asal RM2.05. Okey, kemudian melonjak 32 sen. Alamak, tak nampak. Maafkan cikgu. Okey, menyusut 28 sen. Kalau lonjak tu maksudnya, kalau lonjak tambah ya, kalau menyusut dia tolak. Tu kena tahu. Okey, berapa masa yang dia lihat? Yang kita nak lihat ni 3 jam. Cikgu tukar color. 3 jam So dia nak harga akhir. Okey, harga akhir saham. Okey, so lonjakan positif macam cikgu cakap tadi, penyusutan negatif 28. Okey, yang menyusut cikgu highlight warna hijau. Okey. Yang positif tadi warna purple. Biar dia tak nampak. Okey, positif 32 sen. Okey, so harga saham. So harga asal RM2.05 kan. Tambah 32 sen sebab dia melonjak tu kan. Kemudian kenapa kena tambah dengan 3? Okey, sebab negatif 28 tu dia menyusut sebanyak selama 3 jam. Faham tak? Okey. Jadi negatif 28 tu kena darab 3. Okey. Dia melonjak tu sekali je 32 sen, kemudian dia menyusut 28 sen setiap jam selama 3 jam. Tu kena faham. Itu sebab dia kena darab dengan 3. Alright, jadi kamu selesaikanlah. Okey, selesai. Maka dapatlah RM1.05. Okey, RM1.05. RM1.53 ya. Itu adalah harga akhir dia. So, membuat refleksi. Okey, sebenarnya anak-anak yang memahami masalah ya, merancang strategi, melaksanakan strategi ni, ini sebenarnya lakaran lah. Kalau kata orang buat karangan, ni lakaran.
Jadi, yang mana yang patut kamu tulis sebagai cara kerja dalam peperiksaan yang membuat refleksi ni sebenarnya? Okay, itu yang penting lah ya. Melaksanakan strategi tu mungkinlah boleh tunjuk bergantung pada soalan. Tapi macam memahami masalah macam strategi ya, sebab selalunya dalam peperiksaan ruang dia tak besar. Jadi bila tak besar, kamu tak boleh tulis banyak benda lah. Jadi macam memahami masalah macam strategi, kamu boleh buat di kertas kosong. Okay, boleh minta lah dalam peperiksaan boleh minta kebenaran dengan cikgu kamu ya. Sama ada dia nak kasih kertas dia atau dia benarkan kamu pakai kertas kamu sendiri. Tapi dalam kertas soalan, bahagian refleksi, langkah kerja refleksi itu yang paling penting sekali ya. Boleh ya? So anak-anak, kita sebenarnya dah habis 1.4. Okay, so latih diri 1.4D ni dulu cikgu nak kamu buat sekarang 5 minit. Okay, 5 minit macam biasa, kemudian cek jawapan. Okay, tak faham boleh jumpa cikgu. Okay, tak boleh jumpa sekarang sebab PKP. Maksud saya jumpa cikgu tu boleh menghubungi cikgu kamu lah ya. Call ke, video call ke, WhatsApp ke, Telegram ke ya. Okay, so kalau dah okay, semua faham, jawapan betul, dah try. Okay, yang betul-betul kena buat soalan ni. Okay, mahir diri 1.4. Muka surat 22 dan 23 ada 5 soalan. Okay, kalau sekolah cikgu, yang ini yang wajib kamu kena buat dalam buku tulis. Okay, so nanti send pada cikgu. Okay, naik sekolah kita akan, cikgu akan semak balik pada semua pelajar lah. Apabila kita sudah kembali belajar secara bersemuka nanti, cikgu akan minta kamu keluarkan balik semua latihan ni dan cikgu akan semak depan kamu dan kita akan bincangkan di dalam kelas. Okay, so itu saja untuk video kali ini, iaitu 1.4 perpuluhan positif dan perpuluhan negatif dalam tajuk nombor nisbah bab 1 Matematik tingkatan 1. Selamat berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.